Saya kembali kepada asas 4 perkara yang sebut tadi. Kejayaan untuk mencapai bajet yang sempurna, pembangunan insan, dasar kawanan konsep yang betul, konsep pelaksanaan, amar ma'ruf nahi munkar, wawasan. Yang pertama, pembangunan insan, pembangunan manusia. Allah Ta'ala pilih manusia untuk memakmurkan bumi. Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami memuliakan manusia, anak keturunan Adam. Tak diberi pada binatang, tak diberi pada malaikat, tak diberi pada makhluk yang lain. Dia beri tanggungjawab untuk memakmurkan bumi kepada manusia. Yang penting manusia itu perlu dibangun manusiawinya, dibangun insannya. Untuk membangun insan, mestilah mengikut acuan penciptanya, mengikut fitrah, mengikut naluri, sifat semula jadi. Manusia ada jasad, ada ruh dan akal. Maka pembangunan insan mestilah memenuhi ketiga-tiga aspek ini. Kegagalan dan kemutuan berlaku apabila pembangunan insan tidak memenuhi ketiga-tiga aspek ini. Pembangunan ruh, pembangunan diri dengan iman, akidah, mengawal hati yang nurani, adanya perhitungan benar dan salah, perhitungan dosa dan pahala bagi orang Islam. Dan di sana ada perhitungan sejarah, perhitungan manusia baik dan buruk pada orang bukan Islam. Itu adalah aspek rohani yang perlu diberi tekanan. Sejauh mana penekanan ini berjaya dalam dasar pendidikan dan sistem pendidikan kita. Ilmu yang memberi manfaat. Islam membahagikan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan tiap-tiap orang perempuan. Kebanyakan orang mengenali fardu ain ini sembahyang 5 waktu. Mereka tak tahu termasuk fardu ain juga ialah memahami baik dan buruk, jahat dan tak jahat, betul dan salah. Itu perlu diketahui tiap-tiap orang. Bukan sahaja ajaran Islam, termasuk ajaran kemanusiaan. Ini fardu ain atas tiap-tiap orang, perlu ditanam kepada anak-anak sejak kecil lagi dan dipanjangkan sehingga dia dewasa. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah ini bukan sembahyang mayat saja, termasuklah setiap keperluan hidup manusia dalam bidang ekonomi, dalam bidang industri, dalam bidang segala-gala keperluan. Itu fardu kifayah yang wajib ditunaikan. Dan fardu kifayah ini ada kaitan dengan fardu ain. Artinya ilmu itu dikaitkan pula dengan pembangunan roh, tak boleh dipisahkan. Dan seterusnya ialah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini perlu ditekan. Akhlak ini adalah perkara sejagat. Dalam bahasa yang sama, peranan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dikatakan bahasa jiwa bangsa. Untuk mengilmukan rakyat dengan sebanyak-banyak dan seramai-ramainya, mestilah dengan bahasa kebangsaan, dengan bahasa ibunda. Ini termaktub dalam perlembagaan. Dengan bahasa ibunda, dengan bahasa kebangsaan, supaya seramai-ramai boleh diilmukan. Kemudian untuk ke peringkat yang lebih mendalam, lebih tinggi, maka pergi ke mana-mana dunia dengan bahasa-bahasa asing. Sejauh mana kita memperkasakan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan makin hari menjadi makin nak luntur. Kita sendiri biarkan bahasa kebangsaan. Dewan bahasa ditubuhkan untuk mencipta istilah-istilah ilmu, tak digunakan sepenuhnya. Sepatutnya bahasa kebangsaan diperkasakan, tetapi tak diperkasakan. Di mana semua aspek ini, pembangunan roh, pembangunan ilmu dan pembangunan akhlak merupakan tanggungjawab agama. Di sinilah tiap-tiap orang Islam yang sembahyang, dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, hidup aku, mati aku, semuanya kerana Allah, tidak ada sekutu baginya. Barulah seluruh kehidupan kita ini ada rasa tanggungjawab. Bukan saja tanggungjawab dalam masalah yang dinamakan ibadat, dalam masalah mentadbir negara, masalah mengurus keuangan, tak ada tanggungjawab. Di mana acuan inilah yang melahirkan manusia zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh. Umar bin Khattab, bagaimana seorang wanita penjual susu nak tipu jualannya di waktu malam yang sunyi, dia dengari oleh Khalifah Umar bin Khattab, di mana bila nak tipu anak, dia kata, anak perempuan, anak gadis dia kata, jangan tipu. Lalu dia kata, Umar tak tahu. Walaupun Umar tak tahu, anak dia kata, Tuhan Umar tahu. Tuhan Umar tahu. Walaupun
Manusia tak tahu, Tuhan tahu. Aspek inilah yang perlu ditanam dalam diri. Dan Umar terus melamarkan gadis itu untuk dikahwinkan dengan anaknya dan melahirkan cici Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dengan adil, dengan kemewahan yang diberkati oleh Allah. Seterusnya konsep kewangan. Duit halal dan mesti duit berkat. Ini tanggungjawab kepada orang Islam. Kalau duit halal, duit haram, tak berkat. Kemusnahan komunisme. Kerana duit haram merampas hak kebebasan, merampas harta orang. Tak ada aspek agama. Ini kemusnahan komunisme. Kemusnahan kapitalisme. Tanda-tanda kemusnahan ekonomi the Greek dan lain lagi. Hari ini ialah kerana menipu, kerana riba, kerana rasuah. Ini adalah semua haram yang menguntungkan ekonomi negara-negara besar dunia. Jangan kita main-main dalam masalah halal dan haram ini. Di sini Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan untuk mereka keberkatan yang turun dari langit dan keluar dari bumi, tetapi mereka membohonginya. Di mana perkataan berkat tidak ada dalam istilah ekonomi ciptaan manusia, yang ada dalam Islam saja. Ini perlu diperkenalkan. Kemudian pengambilan hasil. Pengambilan hasil tidak menindas dan tidak digalakkan berhutang. Jangan menindas. Di sini disebut wa atawuz zakat, dan tunaikan zakat. Zakat adalah satu konsep memungut hasil secara ibadat kepada orang Islam yang disebut oleh Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada dan diagih kepada mereka yang memerlukan dan kepada keperluan negara. Hanya dibebankan kepada mereka yang berada. Mereka yang tak berada tak dibebankan dengan cukai. Inilah maka kita cadangkan tol dihapuskan. Tol dihapuskan kerana tol ini melibatkan semua rakyat, termasuk kalangan-kalangan yang terlalu miskin. Kerana bila tol naik, begitulah juga barang lain akan naik. Dan sebab itu kita hapus sebagai satu contoh. Di mana cukai-cukai membebankan rakyat miskin diturunkan. Ini tanggungjawab. Tidak menindas dan tidak digalakkan berhutang. Bukan tak boleh hutang, tapi tak digalakkan berhutang. Tetapi seringkali kerajaan yang tidak mengamalkan sistem dan konsep Islam ini, mereka jadikan hutang sebagai satu sumber keuangan. Ini satu sikap yang salah. Dengan sebab itu, kita perlu menggunakan sumber asli yang ada dalam bumi kita. Negeri kita negeri yang kaya dengan sumber asli. Contohnya, hasil petroleum, balak dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita urus dengan cara yang tak betul, haram, maka tak jadi berkat. Contohnya royalti petroleum. Royalti petroleum ini ialah yang ada perjanjian antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dalam tahun 75, mereka yang terlibat masih hidup lagi, iaitulah yang Datuk Wazir Hamzah, Guru Musang, Tun Ramai Akub, Tun Saleh Abbas, ini masih hidup lagi. Orang yang hidup ini masih lagi mencerita balik, mengesahkan bagaimana selesaikan masalah kerajaan pusat dengan Malaysia Timur. Hanya Malaysia Timur yang ada hasil minyak pada masa itu. Lalu mereka membuat keputusan menggubal akta petroleum, diluluskan di parlimen dan ditubuh Petronas, dan dibuat perjanjian di antara kerajaan negeri dengan Petronas, yang mana semua menteri besar dan ketua-ketua menteri mengadakan perjanjian dan menandatangani perjanjian itu. Sekiranya ada hasil minyak di darat dan di laut, maka disuruh pada Petronas, dan Petronas hendaklah menyerah kepada kerajaan negeri sebanyak 5% royalti. Ini perjanjian. Tetapi bila kami menang di Terengganu, mereka sanggup luluh dalam pimpinan Agung UMNO satu usul dalam pimpinan Agung UMNO, bukan dalam parlimen, untuk merampas royalti Terengganu pernah dinafikan Kelantan. Ini merupakan satu tindakan yang zalim yang menyebabkan tak berkat. Zalim membawa tak berkat. Inilah menyebabkan berlaku macam-macam hal dalam mereka kita. Pencukaian yang adil. Pencukaian adil saya sebut zakat tadi. Tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Di mana sepatutnya cukai ini dinaikkan kalangan mereka yang berada. Mereka yang tak berada kalau boleh hapus. Kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian mengurus duit. Tidak bakhil dan tidak boros.
Firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang bijak, yang Tuhan sayang, ialah orang yang membelanjakan harta, mereka tidak boros dan mereka tidak bakhil, dan mereka sederhana di antara keduanya. Ini diajar oleh Islam. Tidak boros dan tidak bakhil. Di mana keperluan tidak boros dan tidak bakhil. Keperluan umum hendaklah diutamakan. Keperluan umum hendaklah dijaga dan dipelihara oleh kerajaan. Kadang-kadang kerajaan mengambil kesempatan daripada keperluan umum. Di mana disebut dalam satu hadis, Nabi bersabda, an-nasu syuraka fil ma'i wan nari wal kala. Manusia itu bersekutu dalam 3 perkara, iaitulah air, api dan padang ragut. Itu zaman Nabi SAW. Zaman sekarang ini ditambah lagi air, tenaga, kesihatan, transport, pos, dan termasuklah pendidikan. Ini merupakan keperluan umum. Sepatutnya kerajaan mengendalikan keperluan umum ini, dikendalikan kepada mereka yang tak mampu dibantu. Dalam kesihatan sebagai contohnya, pernah zaman British dulu, British mengamalkan negara kebajikan, welfare state, di mana mereka memberi rawatan percuma. British pernah buat, dan ada negara lain pernah buat rawatan percuma. Ini satu perkara yang sangat menarik. Sebenarnya diambil daripada Islam, dianggap sebagai keperluan umum. Kerajaan katanya akan timbul masalah kos pula. Sekarang ni banyak hospital swasta, kerajaan boleh naikkan cukai daripada pihak swasta untuk tampung kekurangan ni. Banyaklah benda yang boleh kita buatnya. Pengagihan mesti adil. Adil untuk semua rakyat, bukan sebahagian rakyat saja. Saya tak nafi bajet yang bentang kena ada pengagihan dia, tetapi kadang-kadang tiris yang dia sedari. Banyak janji-janji perumahan nak buat rumah akan dibuat, kita bimbang rumah tu kayu tak ada kualiti, semen tak cukup, besi tak cukup, kerana berlaku kontraktor yang bergile-gile, bertukar, jual, akhirnya rumah tak sempurna. Ini sudah berlaku. Kita bimbang hal ini akan berlaku lagi. Bagi duit tak kena bertempat. Bagi duit, contohnya bagi duit kepada pegawai kerajaan, itu bagus, kena tempat, naik gaji dia, gaji minima itu kena bertempat. Tetapi bagi duit pada petani, bagi duit pada nelayan sebagai contohnya, yang diperlukan oleh petani dan nelayan, kalau bagi duit one off, habis. Lepas itu tak selesai masalah kemiskinan dia. Sepatutnya bagi petani, duit ini digunakan untuk menurunkan harga baju, menurunkan harga barang makanan, membantu dalam pasaran dia. Sepatutnya ditunaikan itu. Bahkan berlaku kadang-kadang diskriminasi. Contohnya Patah Timur, Patah Barat. Di Kelantan, di Terengganu, terpaksa bawa baja daripada kilang-kilang baja daripada Pantai Barat dan Selatan, menyebabkan harga baja dan harga binatang ternakan melambung tinggi. Ini merupakan perkara yang perlu diselesaikan kerajaan. Dengan sebab itu, sepatutnya kerajaan bantu menurunkan harga baja, harga makanan haiwan. Begitu juga barang-barang keperluan kepada pembangunan, semen dan lain-lain bahan. Sepatutnya kilang bukan di Pantai Barat saja, Pantai Timur kena ada kilang dia. Kilang yang cukup, yang boleh menurunkan harga semen, menurunkan harga bahan-bahan ini. Ini yang menyebabkan pengusaha-pengusaha Bumiputera mampus, tak tahan, kerana lepas naik, kerana bahan ini dimonopoli oleh kalangan-kalangan yang tertentu.